Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى النبي الكريم وصحبه الكرام والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا هاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وسرتها يا رب العالمين. Yang saya hormati jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita diberi kesempatan dan kekuatan tubuh badan untuk kita hadir ke rumah Allah pada malam ni. Malam ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kalau di negara sebelah Afrika sana, contohnya Mesir, walaupun cakap Arab, dia negara Afrika, telah menyambut satu Rejab pada malam semalam. Jadi insya-Allah kita di Malaysia ni akan menyambut satu Rejab, kalau tak salah pada malam ni ke malam semalam juga. Iaitu tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kalau ikut kalender kita, petang tadi 29 Jumadil Akhir. Kemudian kita masuk pada malam ni pada bulan Rejab, satu Rejab, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Sayyidina Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Um, dia kata inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi laylatin al-jum'ati wa laylatil adha wa laylatil fitri wa awwali laylatin min Rajab wa laylatin nisfi min Sya'ban. Dia kata apa? Sesungguhnya doa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 malam. 5 malam. Yang pertama kata Imam Syafi'i, pada malam Jumaat. Malam Jumaat terkenal dengan benda lain, tapi malam Jumaat sepatutnya terkenal dengan banyak ataupun mustajabnya doa kita ketika itu. Yang kedua, walailatul adha, pada malam hari raya Aidil Adha. Walailatul fitri, dan pada malam hari raya Aidil Fitri. Wa awwali lailatin min Rajab, dan awal pada bulan Rejab. Kalau begitu dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, maka pada malam ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, antara doa ataupun waktu yang mustajab kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dengannya itu barakah. Dengan malam Rejab ini kita mendapat apa yang kita minta. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku akan perkenankan kepada kamu. Bila Allah yang bagi jaminan untuk Allah perkenankan, insya-Allah Allah akan bagi. Cuma Allah akan bagi pada waktu yang Allah nak, bukan pada waktu yang kita nak, seperti mana disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Jadi pada malam ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, saya dijemput untuk membicarakan tentang kelebihan bulan Rejab dan apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Rejab. Bulan Rejab di antara 4 bulan yang diharamkan untuk berperang, ataupun bulan yang dihormati oleh seluruh masyarakat Arab dan diiktiraf oleh Islam. Bila datangnya Islam, mengiktiraf juga amalan yang dibuat oleh bangsa Arab, yang mereka menyimpan pedang mereka, menyarung balik pedang, menyimpan busur-busur panah. Mereka tidak mengusik kabilah-kabilah, mereka tidak bergaduh pada bulan-bulan haram. Bulan haram bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. 3 yang berturutan, 1 yang berasingan. Bulan Rejab berada pada bulan di antara bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Nak sebut nama Allah Subhanahu wa taala, kelebihan bulan Rejab ini yang mana disebut oleh para ulama kepada kita dan telah viral lah. Datangnya bulan Rejab, ada beberapa perkara yang perlu kita amati
dan kita tekuni insya-Allah. Cuma pada malam ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum kita teruskan kita punya kuliah ataupun ceramah yang sebentar ini, marilah sama-sama kita membaca beberapa bait rangka istighfar ataupun permohonan ampun yang telah ditulis oleh Sayyid Hasan ibn Sayyidi Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Dia mengarang beberapa rangka istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kita mengungkap dalam bahasa Melayu lebih senang, tapi kita nak sebut dalam bahasa Arab, dan kita akan cuba menterjemahkan sedikit kepada tuan-tuan. Moga-moga dapat kita bersama-sama mengambil faedah. Saya ada letakkan istighfar ini, doa istighfar rajak ini, walaupun tidaklah dikatakan ianya dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi disusun oleh para ulama untuk menyatakan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ataupun pada hari bulan Rajab ini. Baik, sama-sama kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ila Allah mimma yakrahu Allah, mimma yakrahu Allah qawlan wa fi'la wa khatiran wa nazira wa batinan wa zahira. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli shay'in qadir. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i adh-dhunubi wal atham. Astaghfirullah lidhunubi kulliha sirriha wa jahriha wa saghiriha wa kabiriha wa qadimiha wa jadidiha wa awwaliha wa akhiriha wa zahiriha wa batiniha wa atubu ilayhi. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilayka minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka lima aradtu bihi wajhakal karim fakhalatahu ma laysa laka fihi ridha. Panjang lagi lah tuan-tuan, dia ada 4 muka surat, tapi kita baca setakat tu lah. Kita nak tengok sikit tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa disebut oleh para ulama kepada kita pada bulan Rajab ini. Kelebihannya ataupun yang dibuat oleh para ulama iaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar ni maksudnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insanu la yakhlu anil khati'i wan nisyan. Manusia tak sunyi daripada buat khata', buat silap dan lupa. Lebih-lebih lagi kita berada pada zaman yang penuh fitnah ini. Setiap kali kita buka mata bangun daripada tidur, ada je kesilapan yang kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia ni, namanya manusia sebab linisyanihi, sebab kita cepat lupa. Bukan Melayu je mudah lupa, semua manusia cepat lupa. Lupa kepada apa? Lupa kepada perintah Allah, lupa kepada larangan Allah. Maka ada saat yang perlu kita bersendirian bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Syekh ni ataupun Sayyidi Allamah As-Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad ini? Dia kata apa?
Astaghfirullah, Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon ampun kepada kamu tentang apa? Lima qaddamtu wa ma akhartu, apa dosa yang pernah aku lakukan dulu dan yang akan datang. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan, yang orang lain tak tahu dosa kita buat, kita seorang je tahu. Orang lain tak tahu, isteri tak tahu, suami tak tahu, anak-anak tak tahu, kawan-kawan tak tahu, kita je tahu. Wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku dedahkan. Orang tahu, ramai yang tahu dan sebagainya. Ni dosa. Dosa yang sirriyah ataupun i'laniyah ini, yang sembunyi ataupun yang orang tahu ni, dua-dua dosa ni kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebut oleh dalam satu hadis kursi, Allah menyebut, khairi ilaika nazilun, wahai hambaku, kebaikan aku curahkan kepada kamu, wa syarruka ilayya sa'idun, sedangkan kejahatanmu, kesilapanmu, dosa yang kamu lakukan itu kamu bawa naik datang kepada aku. Allah bagi banyak nikmat kepada kita tuan-tuan, tapi kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kufur kepada Allah. Maka kata Sayyid Ba'alawi Al-Haddad ini, kata apa? Mari kita sebut kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa saya, yang saya silap buat, yang saya dulu buat, saya jahil ya Allah, jahil sungguh dulu, tikas sejadah pun tak kenal, masjid untuk berak aja tak solat, tinggal sekejap untuk buang air besar, lepas tu balik solat pun tak, pampers pun tinggal aja dalam tandas masjid. Tapi sekarang kami sedar, wahai Allah, dosa yang kami lakukan ni banyak, yang kami sembunyikan dosa tersebut ataupun yang kami dedahkan dosa tersebut. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang kamu lebih tahu dari hal diri aku ini, wahai Allah. Tak ada sesiapa yang lebih tahu tentang diri kita kecuali Allah Jalla fil ula. Tak ada orang tahu. Bahkan ada satu kata-kata daripada ulama, jangan kamu sangka kamu saleh, jangan kamu kata kamu saleh sedangkan kamu adalah seorang yang mastur, yang disembunyikan seluruh keaibanmu. Kalau Allah dedahkan aib kita, aib saya, aib tuan-tuan, tak ada seorang pun nak senyum dengan kita, macam Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang nak selup ceruk tangan kita. Itu sebab waktu kadang-kadang orang datang jumpa ustaz, minta tolonglah tahnik anak saya kata tolonglah, nak bagi orang lain lah, nak bagi orang lain yang lebih afdal, lebih saleh, lebih baik daripada saya. Sengaja tolak sebab tahu kita tak apa nak baik, bagi orang lain lah, nak bagi orang lain yang lebih sikit buat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya semalam ceramah di Kuala Kangsar juga, MRSM Kuala Kangsar yang viral baru ni tu. Rupanya budak tingkatan 1 belaka. Ingat budak senior bully junior, rupanya pakat budak tingkatan 1 semuanya. Warden dia ceritalah. Budak cerdik belaka, tapi takdir Allah mengatasi segalanya. Waktu saya nak balik, ada budak seorang dia kata, ya ustaz, tolong doakan saya. Saya bila kata orang suruh doakan dia ni, saya jadi sentak tu. Jadi sentak. Sentak sebab apa? Kita kurang berdoa. Tapi bagaimana Allah sembunyikan keaiban kita tu, mati Allah Subhanahu wa taala, sampai orang ingat kita baik. Ayat ni lah patut kita hargai betul-betul. Allah akan jaga keaiban kita selagi mana kita sendiri tidak mendedahkan keaiban kita kepada orang lain. Jangan kita sangka kita ni soleh, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan banyak dosa yang kita lakukan yang kita sendiri rasa malu dengan jijik dengan kita sendiri, tuan-tuan mati Allah. Kemudian disebut lagi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sedap. Saya suka, saya nak nakal sekejap yang ni, kemudian kita cerita bab lain. Saya nakalkan bagaimana disusun baik-baik doa ini. Dia kata apa? Astaghfirullah li dhunubi kulliha. Aku mohon ampun kepada Allah bagi dosa-dosa aku seluruhnya. Sirriha wa jahriha, yang rahsianya, yang terangnya. Wa saghiriha wa kabiriha, kecilnya, besarnya. Dosa kecil macam mana? Duk tengok aurat orang, dosa kecil. Tapi qalilan sara jabalan, sikit-sikit lama-lama jadi besar.
Tengok aurat orang, dosa kecil. Orang tengok aurat kita pun dia berdosa kecil. Tapi bila banyak sangat buat dosa kecil, di sana ada kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimiha wa jadidiha, yang lamanya, yang barunya, wa awwaliha wa akhiriha, yang awalnya dan yang akhirnya, wa zahiriha wa batiniha, yang nampak dan yang tersirat, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Alawi Al-Haddad, dia kata apa? Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah aku minta ampun kepadamu, min kulli dhanbin tubtu ilaika, daripada seluruh dosa yang aku lakukan dan aku bertaubat kepadamu, summa udtu fi, tapi aku ulang balik buat dosa tu. Nampak? Aku taubat ada dosa tu, aku tak nak buat, tapi aku buat pula dosa tu. Aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi yang ada Nabi sebutkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dia buat dosa, dia bertaubat kepada Allah, Allah ampun dosa dia. Buat dosa balik, Allah ampun dosa dia. Buat dosa balik, Allah ampun dosa dia. Sampai bila? Selagi mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bersifat Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apatah lagi pada malam ni kita berhimpun nak tahu tentang Rajab ini, maka salah satu yang terutama Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Rajab, bulan Rajab, bulan untuk kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam masjid saja, waktu kita nak drive balik nanti, di rumah kita, salat malam kita, bacaan Quran kita, berzikir kita, ucapkanlah astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi lah nak kita bahaskan, sangat panjang apa yang disusun oleh seorang ulama besar di negeri Yaman ini. Baik. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian? Rajab ini diambil daripada perkataan tarjib, maksudnya pengagungan. Agung, bulan ni bulan yang agung. Dan ulama juga menyebut bulan Rajab ni bulan untuk kita menanam sesuatu benda. Bulan Syaban bulan untuk kita menyiram pokok. Bulan Rajab kita duduk buat batas, kita duduk buang-buang rumput, kita isi ataupun kita bercadang untuk menanam satu pokok. Tuan-tuan suka tanam pokok apa? Ayahanda saya dulu almarhum, waktu dia balik daripada tangkap ketam, ayah saya nelayan almarhum, orang susah, duduk di Kuantan. Nak pagi keluar tangkap, orang panggil sana bitu ketam, orang panggil membubu ketam. Sini orang panggil, sana orang panggil bitu ketam. Bitu ni bubu lah, nak bubu. Saya pernah ikut dia, letih. Dia bukan setakat cari ketam, tahan pukak, dapatlah ikan siakak. Bukan siakak 3 rasa tu, dia ni siakak 4 rasa dah tuan-tuan. Yang keempat tu waktu nak bayar, dia cakap dia akan rasa tu, rasa mahal. Jadi tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia bila balik pagi-pagi, dia keluar pagi sebelum subuh keluar dah. Selesai masalah dia dalam pukul 9, pukul 8, 8, 9 dia balik dia akan buat batas pula nak menanam. Dia menanam cili, menanam kacang, menanam kangkung, macam-macam dia tanam. Maka bulan Rajab ni bulan untuk kita buat batas, kita nak menanam sesuatu benda, nak cari anak benih. Itu bulan Rajab. Bulan Syaban kata ulama bulan untuk kita menyiram tanaman kita itu, dan bulan Ramadan untuk kita menuai apa yang kita tanam. Jadi bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan ni 3 bulan ada hadis daif yang boleh kita buat sebagai fadail amal, iaitulah doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang masyhur. Ya Allah berkatilah Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Doa ni kita kena baca. Walaupun hadis dhaif, tapi boleh dijadikan amalan untuk kita buat sebagai amalan harian kita. Kita dah masuk bulan Rajab. Dalam bulan Islam, habis maghrib saja, masuk je maghrib tadi tu bila azan, itulah masuk satu Rajab. Yang boleh tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala kita membaca doa yang kita bacakan tadi. Itu doa yang sangat masyhur yang kita buat. Baik. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam bulan Rajab ada juga hadis-hadis yang dijadikan hadis walaupun dia bukan hadis. Hadis tu maudhu', orang panggil hadis rekaan.
yang nampak melampau sangat dia punya kelebihan, biasanya kata ulama itu hadis yang kita kata maudhu'. Contoh bila masuk bulan Rejab, berpuasalah. Dia kata puasa banyak pada bulan Rejab ataupun banyak kelebihan pada bulan Rejab dan sebagainya. Tapi berkebetulan kita esok, hari ni hari Rabu, esok hari Khamis, kebetulan 1 Rejab jatuh pada hari Khamis. Dalam disebut oleh Syekh Ali Jumaah, tidak ada hadis yang mengkhususkan puasa pada bulan Rejab. Tak ada hadis. Tak ada hadis mengkhususkan berbanding bulan Syaban dan apa lagi bulan Ramadan. Cuma kalaulah jatuhnya awal Rejab tu pada hari-hari yang disunatkan berpuasa, maka berpuasalah dengan umum hadis yang Nabi SAW buat. Jadi esok 1 Rejab jatuh pada hari Khamis, maka kita berniatlah untuk berpuasa pada esok hari. Dapat pahala apa dia? Puasa sunat yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam bulan Rejab juga disebut oleh para ulama berlaku beberapa peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Yang paling besar sekali yang kita tahu iaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan dikupaskan oleh penceramah ataupun asatizah yang lain yang akan dijemput nanti. Peristiwa agung, mukjizat yang paling besar selepas mukjizat Al-Quran ialah mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Nabi dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Mekah ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tahu. Dalam bulan Rejab akan berlangsung peristiwa ataupun telah berlangsung peristiwa Al-Isra wal Mi'raj pada 27 Rejab. Yang kedua, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, antara sejarah yang kita kena tahu dalam bulan Rejab, iaitulah peristiwa hijrah yang pertama berlaku dalam Islam, iaitu dalam bulan Rejab. Daripada Mekah, sahabat pergi ke Habsyah. Duduk di Mekah tak selamat, akidahnya tak selamat. Ada yang dibunuh oleh Quraisy, kafir Quraisy. Contohnya Sumayyah dan suaminya Yasir kena bunuh 2 orang. Bilal ibn Rabah kena azab. Khabbab bin Al-Arad kena layu di atas api. Abdullah ibn Mas'ud kena pukul teruk. Rasulullah sendiri pun kena teruk, kena pukul di Abu Jahal. Termasuk sahabat Nabi yang kanan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka antara jalan yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi minta para sahabat pindah daripada Mekah pergi ke Habsyah, Ethiopia, negara Afrika. Untuk buat apa? Selamatkan akidah. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita duduk satu tempat, kita rasa tak selamat kita punya akidah. Jiran-jiran tak bagus, perangainya suka buat ketupat, asal jumpa kita je dia ajak mengumpat. Tak selesa kita duduk situ, afdal kita pindah tempat lain. Hijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Maka peristiwa hijrah daripada Mekah Al-Mukarramah pergi ke Habsyah berlangsung pada bulan Rejab. Ini kita kena tahu. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, peperangan berlaku dalam bulan Rejab, antaranya peperangan Tabuk. Dia berlaku pada bulan 9 Hijrah, yang mana ketika tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala pertempuran antara tentera-tentera Islam bertembung dengan tentera-tentera Rom. Tentera Islam lawan kerajaan yang besar ketika itu namanya Rom di perang Tabuk. Perang yang mana perjalanannya cukup jauh dan memerlukan pengorbanan daripada para sahabat. Tiba-tiba tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dikatakan peperangan tersebut tidak terjadi. Tak. Disebabkan apa tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian? Disebabkan ketika itu Allah takdirkan peperangan tersebut tak terjadi. Cuma kita dapat lihat bagaimana tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, minta maaf, peperangan tersebut bila mana berlangsung, kita dapat lihat tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita boleh dapat lihat bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Peperangan tersebut berlangsung. Saya tertukar dengan peperangan. Cuma nak sebutnya bagaimana sifat para sahabat. Yang mula-mulanya mereka mengalah, nak patah balik, tapi Nabi SAW bagi kata-kata semangat kepada para sahabat untuk berjuang menghabis-habisan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kena ada pada umat Islam sekarang.
Kita duk sibuk sekarang dengan perang dunia ketiga. Duk baca dah berita dunia, duk tengok hari-hari apa yang akan berlaku dekat dunia kita ni. Jadi dah Amerika, NATO berperang dengan Rusia. Rusia pula akan bersepakat dengan siapa? Korea Utara, Iran. Kita duk bincang dah, Malaysia nak sokong siapa? Kita duk sibuk dah tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tengah viral ni, orang duk pakat beli makanan. Siap tulis lagi makan apa. Kalau berlakunya kiamat tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, makanan tak sempat dah kita simpan. Unta yang bunting ditinggalkan gitu saja, tak sempat. Tetapi sebelum berlakunya kiamat, betul akan berlaku peperangan yang besar. Adakah peperangan itu perang dunia ketiga yang dikabarkan ataupun diwar-warkan? Kata pakar-pakar dunia sekarang, Amerika ni menghadapi situasi yang teruk ekonomi dia. Dia nak jaga air muka dia, dia buat satu projek yang besar. Yang nak tutup keaiban dia, dia buat satu perkara yang besar, iaitu peperangan yang bakal berlaku. Kita tak harap peperangan ini berlaku tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kesannya sangat besar. Masing-masing ada nuklear. Ada baru ni orang hamba Allah, dia upload masuk dalam internet gambaran nuklear macam mana kalau di Hiroshima Nagasaki tu atom tu kita tengok teruk dahsyat. Dia bayangkan tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya nuklear tu kalau satu je jatuh, contohnya di tengah-tengah laut, dia bayangkan video tu ditunjukkan satu tempat namanya sebuah pulau. Tempat tu macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tiba-tiba atom ataupun nuklear tu jatuh. Dia tunjuk tempat gambaran dia buat tu. Gambaran bila mana orang barat buat, gitulah gambarnya akan berlaku. Kemusnahan yang cukup luar biasa sampai pulau tu sendiri tak ada tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu gambaran. Kalau betul lah disebut oleh baginda Nabi, kalau betul lah disebut oleh pakar-pakar mengenai peperangan dunia ketiga yang bakal berlaku, wallahu alam tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan tidak ada lagi perang dunia keempat, itulah yang terakhir. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW, peperangan antara komunis ini dengan tentera-tentera barat, mereka balah dua-dua ni. Akhirnya dua-dua ni akan bergabung, dia akan serang Islam tuan-tuan macam Allah SWT. Itu yang kemuncak dia. Benda yang Nabi sebut pasti akan berlaku. Tapi bila? Allahu a'lam. Kita tak perlu nak risau sampai kita tak ada nak makan, kita sibuk nak beristighfar pada Allah sampai tak bekerja, tu tak perlu tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Kemudian disebut oleh ulama lagi, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia pada bulan Rajab, iaitu pada tahun 150 Hijrah. Dia lahir, minta maaf, dia lahir tahun 150 Hijrah dan dia meninggal pada bulan Rajab, yang disebut oleh para ulama bulan tersebutlah Al-Imam Syafi'i telah meninggal dunia. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala yang terdekat walaupun agak jauh dengan kita, iaitu pembebasan Baitul Maqdis kali kedua yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi berlaku pada bulan Rajab. Iaitu bila? Tahun 583 Hijrah, ketika mana tentera Salibiyah telah dihapuskan kekuatannya oleh tentera pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Bagaimana kekuatan yang ada pada tentera-tentera Salahuddin Al-Ayyubi? Tuan-tuan boleh rujuk dalam sejarah. Mereka sembahyang malam tak tinggal. Kita sembahyang malam tinggal sesaja-saja tuan-tuan macam Allah SWT. Tentera Salahuddin Al-Ayyubi Al-Quran, ketika mana dia raung kawasan-kawasan kemah tentera, bunyi macam lebah. Maksudnya mereka bangun pada waktu malam membaca Al-Quran. Itu waktu tengah perang. Waktu tengah berehat, siang hari berperang. Mereka ada undang-undang juga, malam tak perang. Tapi kita sekarang tuan-tuan macam Allah, siang malam kalau berlaku peperangan, akan berlangsung peperangan tersebut. Maksudnya apa tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Beberapa perkara ini kita sebut kepada tuan-tuan agar kita dapat menilai bagaimana sejarah mengajar kepada kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat pada diri kita dan negara kita. Baik, tuan-tuan, itu sejarah yang berlaku. Apa amalan-amalan yang disebut oleh para ulama yang boleh kita lakukan pada bulan Rajab? Yang pertama, pada awal tadi saya sebut kepada tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
iaitulah kita memperbanyakkan beristighfar kepada Allah. Yang kedua, kata ulama, kita kena memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja doa tuan-tuan minta kepada Allah. Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari menyebut, jika Allah memberikan keringanan kepada tubuh mulutmu untuk mengucapkan doa, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan buka kepada kamu pintu-pintu kemustajaban. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan bagi perkenankan segala permintaan kita. Masalahnya kita rajin tak minta kepada Allah. Syarat doa kata ulama nombor satu, kita kena minta dulu pada Allah. Yang kedua kata ulama, wa antum muqinuna bil ijabah, kamu kena yakin Allah akan mustajabkan doa kamu. Yang ketiga tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu, berdoa kepada Allah. Nombor dua, yakin Allah terima doa kita. Nombor tiga, husnuzan billah, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata ulama, anta turidu wallahu yurid, wallahu yaf'alu ma yurid wa laysa ma turid. Kamu nak, Allah pun bersifat berkehendak. Kita nak satu benda, kita minta kepada Allah, tapi Allah sebaik-baik menentu apa yang terbaik pada waktu bila yang terbaik untuk diberikan kepada kamu. Selalu saya bawa satu kisah seorang makcik yang duduk di Perak ni. Dia ada 5 orang anak. 5 anak. Saya pun ada 5 anak. Target 11. Belum dapat lagi yang ke-6. Tuan-tuan macam Allah SWT. 4 orang anak dia semuanya cemerlang. Cemerlang belaka. Belajar mungkin masuk MRSM semua ni. Cerdik belaka ni. Sekolah asrama penuh. Anak yang kelima tak berapa nak penuh asrama dia. Tak boleh masuk asrama. Kena reject. Mohon reject. Sebab result tak gempak. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapalah, dia mengadu pada Allah, kenapalah anak saya ni benak sangat. Kenapalah dia benak sangat, tak macam abang-abang dia, sebab dia nak konsu. Nombor 5. Nombor 4 ni semuanya belajar di overseas. UK, Jepun, tempat canggih-canggih. Bila balik ke Malaysia, kerja gaji besar belaka. Nombor 5 ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, yang dia berdoa selalu, ya Allah tolonglah dia ni, bantulah dia ni, tapi Allah tak bagi. Allah tak jadikan dia cerdik. Anak-anak kita kan kita suka doa supaya anak kita cerdik semua, kalau boleh. Dan ada yang Allah mustajab cerdik sungguh. Ada yang Allah tak mustajab langsung. Gitulah anak kita. Duduk dengan kita pula tu. Macam sama makcik ni. Abang-abang, kakak-kakak semuanya belajar overseas, balik kerja besar, gaji pangkat berpuluh-puluh ribu gaji. Bagi duit banyak setiap bulan kepada makcik ni. Tapi anak nombor 5 ni kerja kampung. Duduk pula dengan dia. Berserabut mata dia tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan bukan di Kuala Kangsar lah, tempat lain. Di Sungai Sipuk. Kalau anak duduk jauh, kalau dia balik kita raih betul-betul, makan KFC hari-hari. Tapi anak duduk dengan kita tu, sardin sesaja-saja kita. Nak sardin Cik Din, sardin Cik Din. Pakai sardin je. Sardin je sepanjang masa, sardin. Tapi kalau balik sekali-sekala tu, itulah intan payung kita. Bukan di sini, tempat lain. Makcik ni, dia sangat tak suka kepada anak ni, tapi dia tak sedar. Anak ni, waktu makcik ni sakit, anak ni yang tolong tengok. Kita tak perasan yang tu. Bawa pergi klinik, anak ni. Di hospital, anak ni. Sakit pening, anak ni. Dia asyik lagi usik, kamu ni tak pandai macam abang-abang, kakak kamu. Nak gaji kecil. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala sengaja buat dia tu tak berapa nak pandai. Kalaulah nombor 5 ni cerdik juga, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala kata orang Perak, cerdik juga dia ni, adakah dia akan duduk dengan makcik ni? Tak duduk, tuan-tuan. Dia akan jadi macam abang-abang dia, transfer duit je setiap bulan, masuk duit, tapi tak ada orang sara ataupun cakna kepada makcik tadi. Rupa-rupanya doa yang dia minta untuk anak nombor 5 ni cerdik, dapat kepada anak-anak nombor 5 tadi. Semua cerdik belaka. Tu disebut oleh ulama, kadang-kadang kita minta kepada Allah rama-rama. Allah tak bagi rama-rama, Allah bagi ulat bulu dulu. Kita minta A, Allah bagi C, Allah tak bagi A tu.
Kawan saya dia nak sangat menikah dengan nurse. Nak nurse. Orang nak doktor ke benda nurse dia nak. Nurse gaji sedap juga nak. Tapi kerja berat ah. Overtime dan sebagainya. Jadi nak nurse, keluar daripada masjid kena langgar, langgar. Dia minta nurse, dapat kena langgar. Bila dia kena langgar, masuk hospital, jumpa dengan nurse, berkenal dua orang, nikah. Allah SWT. Tengok Allah pusing macam mana pada waktu yang Allah nak, bukan pada waktu yang kamu nak. Kita minta macam-macam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Rajab, mintalah. Tapi jangan kita paksa Allah biar dapat baihu baikru, aku nak malam ni. Tak, kita bukan waliullah. Kita bukan kekasih Allah. Kadang-kadang dalam satu hadis kursi, walaupun hadis ini dhaif, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, kalau hamba-Ku yang saleh minta kepada aku, wahai Jibril, tahan dulu. Jangan bagi lagi. Jibril tanya, kenapa wahai Allah? Sebab aku suka dengar dia minta tu. Aku suka dengar orang saleh minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ramai kita tak dapat ni, kita soleh gamaknya, sangka baik dengan Allah. Tapi kalau orang fasik minta pada aku, orang fasik, orang jahat, tak semayang, tapi bisnes bilion bisnes dia, tak tutup aurat, tapi jual produk mencanak, dia punya rating jualan dia, viral jualan dia, tapi tak tutup aurat. Makin jahat kepada Allah, makin banyak nikmat dia dapat. Dia minta sekali, Allah bagi banyak kali. Sebab kata Allah, wahai Jibril, bagi terus, aku tak nak dengar suara dia tu. Satu, kalau kita ambil hadis ni, kita sangka baik pada Allah, kita kata mungkin kita saleh. Ataupun nombor dua, Allah tak mustajab lagi doa kita atas muka dunia ni, sebab Allah nak kumpul di akhirat nanti. Dua, kata ulama. Nombor tiga, kalau tak dapat di akhirat, Allah akan bagi yang sesuai dengan kita. Saya khabar kepada isteri saya, dulu saya waktu habis Al-Azhar, saya nak jadi kor agama angkatan tentera sebab minat sangat dengan Datuk Seri Jamil Khair dulu, dengan Kapten Najmuddin. Saya suka benar dalam RTM. Kalau arwah mak saya buka TV 1 tu, ada je dia, saya semangat. Balik Mesir, mohon kagak, tak dapat. Perut buncit, tak dapat. Badan berat, tak dapat. Dia kata, tak dapat, kamu tak layak. Minta boleh, tak layak. Last sekali dapat apa? Jadi cikgu. Layak tang situ. Allah bagi mengikut kelayakan kita, di mana posisi yang penting yang dapat kepada kamu. Mungkin kalau kamu jadi kagak, mungkin kamu tak sabar. Kalau jadi polis, mungkin nak tembak orang saja-saja. Sebab saya jadi cikgu pun rotan boleh tahan juga. Tak? Apatah lagi kalau jadi polis, mungkin tembak saja. Nak sebutnya apa tuan-tuan menteri Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala akan beri apa yang kita minta fil waqtil ladzi yuridu, pada waktu yang Allah nak, bukan pada waktu yang kita nak. Kemudian tuan-tuan menteri Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama lagi dalam bulan Rajab ini, memperbanyakkanlah kita bertolong-tolongan antara satu sama lain. Tolong orang yang susah. Baru ni kita lihat di Ipoh, dekat dengan tempat kami dah, di Kelebang, di Tasik dan sebagainya. Kalau kita lihat tuan-tuan menteri Allah, puncanya nak salah ke siapa? Nak salah ke Jabatan Meteorologi ke, sebut susah payah benar nak sebut dia. Jabatan Kaji Cuaca ke kita nak salahkan? Seperti mana kita nak salahkan waktu banjir besar di Selangor, kita salahkan Jabatan Kaji Cuaca lambat bagi makluman. Kita tak sedar salah kita tang mana. Orang buat kajian semalam, rupa-rupanya pasak bumi Bukit Bukau tu, tarah dah kena tarah teruk. Kalau tengok tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala lalu dekat nak pergi highway kan, nak pergi ke Simpang Pulai, kalau tengok kat situ Goping dan sebagainya, macam mana keadaan gunung kat sana, kita boleh nampak sebelah dah. Sedangkan gunung bukan sekadar pasak kepada bumi, gunung juga fungsi dia pemecah angin tu. Tapi kita tarah, maka zahirlah, betul lah kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah kerosakan di daratan dan di lautan sebab kejahatan tangan-tangan manusia. Sebab manusia jadi macam tu, maka kita kena tanggung tuan-tuan menteri Allah Subhanahu Wa Taala keadaan seumpama itu. Kita tolong menolong.
Baru ni kita buat pelancaran dana untuk apa ni, bantu banjir besar. Bukan setakat di Selangor, kita pergi ke Pahang, Jerantut, ke mana? Mentakak. Kita pergi ke Ulu Langat, kita lihat Sungai Soi, Sungai Loi, kita pergi. Lihat keadaan makcik rohana yang duduk dekat tangga tu, yang tinggal tangga je rumah dia. Rumah tak ada. Hancur rumah. Maka sikap orang Islam, khususnya orang Melayu ataupun rakyat Malaysia ni sangat prihatin. Kita lancar 5 hari dapat 100,000. Luar biasa tuan-tuan, Allah semangat. Orang lain lancar lagi, yang lain ada buat pelancaran. 100,000 kita dapat, kita boleh bagi kepada masyarakat yang susah dekat sana. Nak keadaan. Maka pada bulan Rejab, banyakkan kita membantu membuat suatu perkara untuk mendatangkan natijah kepada kita. Siapa membebaskan seseorang yang susah di dunia, Allah akan bebaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat biiznillah ya azza wa jalla. Dan antara lain daripada bulan Rejab tu, Allah Subhanahu wa taala memperbanyakkanlah kita untuk bersedekah. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sama ada sedekah itu namanya infak, sedekah itu namanya sedekah, ataupun namanya wakaf. Mana saja tuan-tuan Allah yang mampu tuan-tuan buat banyak dalam bulan Rejab. Apatah lagi bulan Syaban, dan apatah lagi pada bulan Ramadan nanti. Bermula pada bulan Rejab ni, kita panah enjin dah memperbanyakkan infak. Kelebihan cukup besar. Kata Nabi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang infakkan hartanya pada jalan Allah, kamasali habbatin, seperti mana sebiji benih. RM1 kita keluar pada malam ni infak untuk tabung masjid, ambatad sab'a sanabil, daripada RM1 tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, daripada setiap satu tangkai ini Allah keluarkan 100 biji benih. Maknanya kalau RM1 kita infak, Allah balas RM700. Ada seorang hamba Allah semalam, dia kata, Ustaz, saya infak semalam 100. Pagi saya infak, petang malam saya dapat RM750. Rezeki min haisu la yahtasib. Min haisu la yahtasib. Ada seorang ustaz, dia cerita pada kami, dia pergi ceramah dekat Seremban. Duit dalam poket ada RM50, haji, RM50. Naik LRT ke apa, ATS ke apa, naik. Sampai dekat Seremban, dekat stesen LRT tu, dia turun, ada seorang pokcik datang, dia kata, tolong saya nak duit, saya nak pergi satu tempat ni, memang perlu sangat duit, dia kata. Kata ustaz tu, saya seluk saku saya ni, kalau kita banyak duit ada pilihan tuan-tuan, kita boleh rasa duit RM50, RM20, RM10. Masalah ustaz ni sekeping je ada RM50 tu. Pokcik ni nak duit pula, perlukan duit. Dia seluk poket dia, bismillah, dia buat keluar, dia bagi RM50. Poket dia langsung tak ada duit, tak ada duit. Dia pergi kat situ, jemputan ceramah, duit tak ada, RM50 habis. Orang tu kata, moga Allah tambah rezeki ustaz, Allah berkati ustaz. Doa ni, doa. Itu sangat penting, doa tentang Allah SWT. Nampak orang bekerja tepi jalan susah, kita keluar RM1, RM2 bagi kat dia. Belanja air tengah panas, belanja air, dia doa, moga Allah berkati. Tu mustajab doa macam Allah SWT. Kita dak banyak kita mengumpat orang. Tu lah tak nak belajar sungguh-sungguh, kan dah kerja macam tu, kita ngumpat, dapat dosa. Ustaz ni, dia bagi 50. Dia pergilah ceramah. Bila balik daripada ceramah, biasalah orang bagi sampul kat dia. Ceramah agak besar program dia. Dia buka-buka dan sampul tu macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat 500. Dapat 500. 50 bagi 500, Allah balas. Balik rumah, duduk dalam 2-3 hari, ada seorang hamba Allah mari kat rumah dia. Ketuk pintu rumah dia. Dia kata, ustaz, lama dah saya nak cari ustaz, tak jumpa-jumpa, hari ni baru jumpa. Ni saya nak bagi sikit kat ustaz. Lama dah niat nak bagi kat ustaz ni. Bagi pula 500 lagi. 500 capur 500, 1000 dia dapat. Walaupun tak sama macam ayat ni, dapat 700, tapi mana gandaan dapat pada dia macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Azan. Azan ke terus? Azan. Terus. Baik. Azan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir sekali tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara saya sebut tadi pada bulan Rajab, perbanyakkan kita untuk sedekah jariah untuk simpanan tetap kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan salah satu kelebihan sedekah ni, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada penyakit, Nabi kata dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah penyakit kamu ataupun sakit kamu dengan sedekah. Ada seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya sakit. Maka Nabi kata, balik dan sedekah. Dia pun balik, dia bersedekah. Mari pula, dia kata, ya Rasulullah, aku dah sedekah tapi sakit lagi. Nabi kata, balik dan sedekah. Kedua, dia mari lagi, dia kata, ya Rasulullah, sakit lagi. Nabi kata, balik dan sedekah. 3 kali Nabi cakap. Kali keempat dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata, ya Rasulullah, penyakit aku telah sembuh. Maksudnya, dengan bersedekah, tak kiralah pada bulan Rejab kepada bulan mana-mana sekalipun, apatah lagi bulan yang afdal kita melaksanakan perkara-perkara ini, maka banyakkanlah kita bersedekah. Tengok masjid ni, apa keperluan dia lagi. Tengok tempat-tempat yang perlu kepada bantuan, kita bantu mati Allah Subhanahu wa taala semampu kita, insya-Allah. Dan salah satu lagi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekah ni akan bertambah rezeki tuan-tuan. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah, gaji dia 137,000 sebulan. Gaji dia 137,000 sebulan. Gaji saya waktu kerja kerajaan dulu 6,000 sebulan.
Darat 10, 60 ribu. Tak siapa pun 80 ribu sebulan, setahun. Tapi dia tu gaji sebulan 137 ribu. Kerja dia apa? Dia perunding pelaburan. Bukan Pak Mantelo, memang betul pelaburan dia buat. Dia antara penyumbang tetap kepada tahfiz kami. Saya tanya, kerjanya macam mana? Dia kata kalau dapat satu orang tu, dia melabur 1 juta, saya akan dapat 5,000 selama 2 tahun. 5,000 selama 2 tahun. Tapi dia takkan cari seorang, dia mesti cari banyak orang. Kadang-kadang dia dapat sebulan 4 juta dah 20,000. Selama 2 tahun 20,000. Takkan dia sebulan cari 4 orang je. Jadi gajinya 137,000. Kerjanya banyak sedekah. Dia kata, Ustaz, makin banyak saya sedekah, makin banyak orang nak melabur melalui saya. Dia konsultan kan. Saya tanya, bos gaji berapa? Bos saya gaji 400,000, dia kata. 400,000 sebulan. Bos atas Melayu ni Melayu. Yang nombor 1 Melayu, nombor 2 Melayu, nombor 3 yang atas tu gajinya 1 juta sebulan. Allah SWT. Ramadan itu dia infak 10,000 bagi, 15,000 dia bagi. Saya kata, macam mana boleh bagi banyak sangat? Dia kata macam tu lah istilahnya. Makin banyak saya bagi, makin banyak Allah bagi. Maka saya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, minta Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut sedekah. Dan yang paling penting sekali tuan, minta Allah Subhanahu Wa Taala sedekah boleh menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak dosa kita buat, dengan sedekah yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan hapuskan segala dosa kita biiznillah azza wa jalla. Sama juga pada kehadiran saya pada malam ni tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya mengasaskan sebuah tahfiz vocational, namanya Mahat Tahfiz Vocational Baitul Diya. Baitul Diya ni kalau tuan-tuan Google tulislah Baitul Diya, keluarlah dia punya gambar, aktiviti dan sebagainya. Kami sedang membina kompleks sekarang, beroperasi dah 3 tahun, tapi tempat tu sempit, nak buat macam-macam program tak boleh. Kita bina satu tempat dekat kampung Cik Zainal, Cemor, Perak. Tuan-tuan kalau yakin, rajin pergi ke Cemor, kampung Cik Zainal tu, lalu-lalu dekat situ jumpalah. Masuk daripada kok futsal tu, jumpa dengan surau, jumpa dengan jambatan, ambil kanan sikit straight dalam 100 meter, jumpalah tempat kami. Dan kos pembinaan keseluruhannya makan jumlah 2.8 juta. Kita dah dapat 1.3 juta lebih, alhamdulillah. Dan kita telah guna 600,000 lebih. Maknanya kita kena cari lagi 1.5 juta untuk membina sebuah kompleks untuk melahirkan para hufaz yang berkemahiran. Cuma fokus saya, sistem ataupun cara saya buat untuk cari dana tersebut, saya pecah-pecahkan benda-benda yang kita nak buat tu. Contoh, kita lancarkan untuk cari tiang, binaan tiang, piling. Kita buat untuk simen, kita buat untuk pasir, kita buat untuk macam-macam kita buat. Dan kali ini kita lancar yang terdekat untuk pembinaan surau di kompleks Baitul Diya. Kita dah dapat, yang saya update yang terbaru dalam kereta tadi, lebih kurang 150,000 kita dapat. Jumlah untuk bina surau tu RM365,000 yang boleh memuatkan hampir 200 jemaah dalam satu masa. Nabi sebut, man bana masjidan lillah, siapa bina masjid kerana Allah, termasuk surau sekali, walaupun sebesar sarang burung, kalau walau kam hasiqatatin, walaupun sebesar sarang burung, mana kecil sangat sumbangan dia, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina untuknya sebuah rumah dalam syurga nanti. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, itu bermaksud confirmation daripada Allah. Siapa yang bina masjid, mana-mana masjid, mana-mana surau tuan-tuan nak buat, ataupun tuan-tuan infak dan wakaf, Allah jamin kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana disebut oleh Imam Ibn Hajar ketika mensyarah Sahihul Bukhari dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari. Maka tuan-tuan kalau berminat untuk berwakaf, kita ada sediakan sejadah kat belakang tu, bolehlah infak kat situ. Niatkanlah untuk diri tuan-tuan dan hadiahkan juga kepada keluarga kita telah pergi meninggalkan dunia ini, dan juga sanak saudara kita, insya-Allah. Moga Allah berkati kita semua. Mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Selamat menyambut bulan Rajab dan bulan Syakban, dan moga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Saya juga ada edarkan kalender tu, yang dapatlah, sebab itulah limited edition yang kami keluarkan, boleh ambil kat situ. Situ ada juga tuan-tuan flyers yang saya edarkan.
yang berminat untuk wakaf boleh salurkan dekat situ insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.